Adapun pada kali ini pengisian kuliah yang akan menyentuh berkenaan dengan ibadah haji. Memandangkan kita hampir kepada menyambut ketibaan. Pertamanya ialah hari raya Korban dan juga melaksanakan ibadah Korban bagi yang tidak pergi menunaikan ibadah haji. Dan yang keduanya ialah ibadah haji itu sendiri yang merupakan rukun Islam yang kelima, kemuncak kepada peribadatan seseorang Muslim selepas mana dia mengucap dua kalimah syahadat, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadan dan juga akhirnya dapat menyempurnakan ibadah haji yang merangkumi ibadah badaniah dan juga maliyah, iaitu ibadah yang memerlukan kepada fizikal dan juga material. Adapun ibadah salat dan puasa hanya ia berkait dengan ibadah badaniah, fizikal. Manakala zakat ia ibadah maliyah yang berbentuk material. Tetapi ibadah haji ini merangkumi dua, ibadah badaniah dan juga ibadah maliyah. Sebab sebahagian ulama menyatakan ibadah haji merupakan ibadah yang paling afdal, mengatasi ibadah solat. Sebab mengerjakan itu memerlukan kepada banyak dari sudut masa, tenaga, harta, pengorbanan yang berbagai-bagai yang perlu dilakukan dalam melaksanakan ibadah haji itu sendiri. Cumanya kita pada hari ini nak menyebut tentang apakah yang dimaksudkan dengan haji mabrur. Sebab semua orang nak haji mabrur. Bahkan bila mana ada orang dia menyebut ataupun mengkhabarkan kepada kita dia nak pergi haji, kita akan doakan supaya dia mendapat haji yang mabrur. Itulah matlamat di sebalik mengerjakan ibadah haji untuk mencapai haji yang mabrur. Sebab apa? Sebab ia merupakan suatu ganjaran yang istimewa yang disebut di Nabi SAW, al-umratu ila al-umrah kafaratu lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa illa al-jannah. Umrah dengan satu umrah menghapuskan dosa antara kedua-duanya. Haji yang mabrur itu tidak ada ganjaran baginya melainkan surga. Ya, umrah kepada umrah. Bila mana kita melaksanakan umrah, kemudian lepas pada itu kita pergi lagi sekali umrah, antara umrah dengan umrah masa apabila kita melakukan dosa-dosa kecil, Allah menghapuskan dengan sebab kita melaksanakan ibadah umrah. Itu dosa kecil. Tapi yang lebih lagi Nabi sebut wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa illa jannah. Dan haji yang mabrur itu tidak ada ganjaran baginya melainkan syurga. Maknanya haji mabrur dia dapat menghapuskan dosa-dosa besar. Umrah hanya dapat menghapuskan dosa kecil. Tetapi haji yang mabrur dapat menghapuskan dosa-dosa yang besar. Dan sebagaimana kita dah sebut, mungkin dosa-dosa besar ada tiga cara untuk kita dapat hapuskan. Yang pertama dengan kita bertaubat kepada Allah dengan taubat nasuh. Yang kedua dengan kita mendapatkan haji mabrur. Dan yang ketiga bila mana kita dapat mati syahid. Mati syahid diampunkan semua dosa. Mana berkata yughfaru lisyahidi illa diampunkan orang yang mati syahid melainkan hutang satu. Semua yang lain Allah ampunkan. Nah, itu kelebihan mati syahid dan itu kelebihan orang yang mendapat haji yang mabrur. Cuma apa yang dimaksudkan dengan haji yang mabrur? Baik, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah taala dalam kitabnya Mau'izatul Mu'minin
telah menyatakan tentang prasyarat untuk mendapatkan haji yang mabrur, yaitu dengan melaksanakan adab dan memelihara kesopanan sewaktu mengerjakan haji. Pertamanya, hendaklah nafkah yang dibelanjakan itu dari harta yang halal, manakala segala perhatian dan tujuannya hanya semata-mata untuk Allah Subhanahu wa ta'ala sahaja dan kerana membesarkan syiar. Itu yang pertama. Pertama, pastikan perbelanjaan pergi dan balik dan semasa di tanah suci adalah perbelanjaan yang halal, yang bukan dari sumber yang haram dan juga sumber yang syubhat, antara halal dan haram. Jadi kita nak yang halal. Sebab ialah di mana di sini ada khilaf ulama. Adakah diterima haji dengan menggunakan perbelanjaan yang haram, daripada duit umpamanya sumber daripada sumber riba, rasuah ke, penipuan ke, judi ke, kena eko ke, kena eko dapat ada tahu, makan daun cerita. Ada seorang pakcik sedang-sedang dia mengambil untuk tunduk-tunduk jatuh nombor eko, ketan nombor eko jatuh, ditegur dia orang, dia tegur, cik ni haram cik, haram nombor eko haram. Kata pakcik itu, dengan duit nombor eko ni lah saya pergi haji. Nampak main-main tu, dapat pergi haji, dia bangga pergi haji dan duit nombor eko. Jadi dia pun main lagi nombor eko walaupun mudah pergi haji. Ini masalah tuan, orang dah bertagih ni memang susah, payah nak buat. Jadi duit yang haram ada khilaf. Kalau ikut mazhab Hambali dan juga mazhab Maliki ataupun jumhur termasuk Hanafi adalah tidak sah haji. Perbuatannya haram, haji tidak sah. Tetapi mengikut mazhab Syafi'i, hajinya sah, perbuatannya haram. Tapi haji itu dah confirm bukan haji mabrur, hanya terlepas daripada kewajipan dia untuk dilaksanakan haji. Mana tanggungan haji itu dah terlepas, tapi tak dapat upah rugilah. Ya, itu dibagi dalam istilah sahihun haram. Sah haram. Macam orang jual beli ketika sedang lepas azan Jumaat, lepas azan yang keluar, apabila ada lagi jual beli, pada masa itu jual beli ini adalah haram dari sudut hukum. Tapi dari sudut sah ke jual beli itu, jual beli itu ikut Syafi'i sah, tapi ikut mazhab lain tak sah. Itu bagi sahih pun haram, sah tapi haram, sah. Macam orang yang membeli atas belian orang. Dia makna orang itu dah beli lah, tak boleh lah dia nak beli, tapi dia tawarkan harga tinggi, dia beli lagi. Jadi penjual tu jual padahal dah berlaku lah, dah janji dah nak jual, tiba-tiba dia jual ke orang yang menawar harga tinggi. Tak boleh tu, beli atas beli, hukumnya haram. Tapi sah, sah tapi haram. Macam juga pinang atas pinang. Dia dah pinang lah, orang ni dah pinang, dah dipinang. Ada orang masuk pinang, dia tengok pinangan yang itu, dia tolak pinangan yang tahu, itu hukumnya haram. Tapi kalau berkahwin sah, salah, sah, kahwin sah.
Tapi hukum haram, perbuatan itu haram. Pindah atas pindah tak boleh. Kita tak boleh nak masuk pindah orang. Betul ni, orang pindah orang. Istiwa lagi tak boleh. Cerita kan, dia ada orang buat. Kalau nak pandai, kahwin dengan cari bini, kalau nak sihat cari bini doktor. Kalau nak boleh, kalau nak warak, cari bini ustazah. Nak warak, cari bini ustazah. Kalau nak selamat cari bini polis. Polis, kalau nak selamat. Mampus cari bini orang. Kalau nak gaduh, cari bini Matiul. Tak boleh lah, isteri orang ni tak boleh. Tunang orang tak boleh. Tak boleh masuk minat. Melainkan dah putus tunang, habis. Tapi orang macam mana? Kalau sekiranya betul. Kalau sekiranya seorang dia masuk minat, tapi dia belum terima, orang lain tak masuk, tak apa. Kalau sekiranya pinang, makna pinangan itu dia masuk minat, tapi dia belum terima, orang lain masuk pula, dia terima pinangan itu boleh. Sebab dia belum terima boleh. Tapi kalau selepas dia terima pinangan, masuk, tak boleh. Itu hukum. Dan ini berlaku dalam kisah seorang sahabiat perempuan yang mana dia telah pun diceraikan. Ummu Qais, tak silap nama dia. Kemudian adalah sahabat masuk, seorang Muawiyah masuk, tapi dia tak terima lagi. Masuk pula suami sahabat, apa nama dia, Abu Su'lub. Kemudian dia pergilah jumpa Nabi, tanya sahabat ni macam mana peribadi ni. Muawiyah ni kata Nabi masa itulah, dia seorang yang bangsa. Bangsa ni makna tak ada harta, miskin. Bangsa ni makna miskin, tak ada harta. Itu dia mengumpat, tapi boleh. Sebab nak tahu peribadi ni nak kahwin. Itu boleh cerita bukan? Kita boleh cerita peribadi orang kalau ada tujuan tertentu. Boleh. Pada Nabi dia dah mengumpat dah Muawiyah ni, tapi dengan sebab supaya perempuan tu kenal siapa Muawiyah masa dia nak kahwin. Boleh tak? Kalau tak ada sebab apa. Kemudian yang keduanya yang Abu Su'lub ni, dia ni tak pernah meletakkan tongkat kepada Nabi. Maknanya dia suka pukul orang. Itu dia punya ibarat dia. Suka tidak pernah meletakkan tongkat. Maknanya suka pukul. Tapi Nabi cadangkan supaya kahwinlah dengan Usama. Usama bin Zaid. Tapi Nabi mana? Dua-dua pinangan tu Nabi tak. Nabi tak setuju lah. Terima pinangan dua-dua sahabat. Nabi cadangkan supaya kahwinlah dengan Usama. Jadi maknanya berlaku lah. Dua orang masuk pinang tapi Ummu Qais belum terima lagi pinangan tersebut. Maka dia bolehkan untuk masuk. Baik. Balik semula tadi kepada kita katakan perbelanjaan, dan mestilah perbelanjaan yang halal, pastikan daripada sumber yang halal. Dan kalau kita masuk saham pun saham yang dapat dividen yang halal, bukan daripada saham yang ada inilah, ada perbahasan macam ASB, ASN tu ada perbahasan khilaf lah kita ikut Negeri Selangor Arab, ikut Jawatan Kuasa Fatwa Kekuasaan harus halal. Jadi ada khilaf. Jadi kita elok
al-khuruj anil khilaf, keluar daripada khilaf, ambil yang tak ada khilaf. Ini maknanya yang kalau sebenarnya ASN ni ada perbahasan. Boleh dia tak payah masuk saham lain lah. Kan banyak lagi saham-saham yang halal dan boleh kita masuk. Jadi kalau digunakan, bahkan kalau di negeri Selangor sendiri tak terima zakat daripada ASN. Selangor tak terima. Sebab apa? Sumber itu bukan daripada yang halal. Zakat itu mesti diberi daripada yang halal itu zakat. Itu unsur-unsur yang haram tidak diterima. Melainkan digunakan, dilupuskan untuk kegunaan orang ramai ataupun diberi kepada fakir miskin khusus kepada tanpa ada sebarang pahala. Maknanya dilupuskan. Tapi pahala tak ada. Macam wang-wang riba kan? Kita tak buang. Kita ambil untuk kita beri fakir miskin ataupun kita gunakan untuk kegunaan orang-orang ramai. Keperluan orang ramai boleh tak? Jabatan ke, tandas ke, buat jalan raya ke, boleh. Tapi pahala tak ada. Dia tak dapat pahala sikit pun. Sebab dia bukan daripada yang halal. Yang dapat pahala itu halal. Kemudian juga, manakala segala perhatian dan tujuannya hanya semata-mata untuk tujuan, niat pergi ini ialah semata-mata kerana Allah. Bukan kerana riak nak tunjuk-tunjuk dia boleh pergi haji. Tak. Bukan untuk mendapatkan title haji saja. Supaya orang panggil dia haji. Ada tuan. Jadi malu dia kalau tak haji. Dia pun dia title haji. Haji, hajah. Itu kalau sekali, kalau dia pergi 2 kali, haji. Jadi maknanya dia haji, hajah. Mana ada. Jadi Melayu dia gelaran haji, hajah. Orang Melayu dia pakai. Kan? Orang Arab mana ada pakai. Nabi kita pun tak pakai Haji Muhammad mana ada. Haji Bakar, Haji Umar mana ada. Kita Melayu saudara. Cuma orang Melayu. Sama juga pakai serban, tak pakai serban. Kadang-kadang setengah orang pergi haji pun pakai serban. Pakai serban ni tak semesti pergi haji. Orang Melayu kita lah tak pakai serban. Habis serban pergi haji. Dan pergi haji tak kisah. Serban ni sunnah untuk orang pergi haji itu tak pergi haji pakai. Tapi itu orang Melayu bila pakai serban dia tak pergi haji. Yang tak pakai serban ni tak pergi haji tak boleh pakai serban. Pakailah. Jadi semata-mata kerana Allah dan kerana membesarkan syiar. Dan membesarkan syiar. Dia satu syiar tahunan bagi umat Islam seluruh dunia. Ada perhimpunan sedunia. Baik, yang kedua, bagi mendapatkan haji mabrur, meluaskan persediaan dalam makan, minum dan murah hati yang budi dan membelanjakan harta dengan bersedekah, tidak terlalu kedekut atau boros, tetapi bersederhana dalam merancang perbelanjaannya. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma pernah berkata, tanda-tanda orang bermurah hati ialah memewahkan makan minum dalam perjalanannya. Kita dalam berbelanja ni jangan kedekut, jangan boros. Kedekut pun dosa, boros pun dosa. Mesti sederhana. Tidak kedekut sangat, tidak boros sangat. Makan, minum, dalam masa kita bermusafir itu kita perlu makan, minum. Sebab kita kena guna tenaga tuan. Musafir dia satu daripada secepis daripada azab, siksaan juga. Kan? Itu Nabi kata as-safar qit'atun minal azab. Safar itu secepis daripada azab. Dia letih, penat. Itu sebab Islam mengharuskan orang yang bermusafir berbuka puasa. Nampak kan? Sebab apa? Sebab ada masyarakat, ada qit'atun minal azab. Maka dari sebab itu dibolehkan berbuka ketika musafir. Musafir. Kalau sekiranya tak penat sangat, teruskan puasa. Setengah tu dia musafir ni dia tak puasa. Ada setengah
setengah tu dia musafir. Pasal apa dia musafir ni? Dunia ni musafir itu sebab syiar. Kenapa dia jamak salat, jamak sembahyang? Sebab bagi dia musafir. Dunia ni tempat musafir, akhirat tu tempat kembali. Itu sebab dia boleh jamak salat maghrib, isyak, zuhur, asar. Itu dia. Memang dia mengharuskan salat, menjamakkan salat. Senang begitu. Duduk di rumah pun boleh jamak. Tapi dia tak jamak 5 kali sekali. 5 waktu sekali dah. Itu lebih bersyiah itu. Itu lebih sesak. Siang tu dah sesak dah. Itu lagi sesak. Dia jamak tu 5 kali. 5 waktu sekali. Senang. Tak ada. Itu tak ada masalah. Baik. Yang ketiga, meninggalkan rafas. Rafas ni apa dia? Persetubuhan. Sebab dia orang yang mengerjakan ibadah haji, dia tidak boleh melakukan persetubuhan suami isteri. Dilarang. Bahkan bila dia melakukannya, dikenakan dam. Fusuk. Fusuk ialah perbuatan keji atau maksiat, melakukan sesuatu yang membuat seseorang terkeluar daripada mentaati Allah Subhanahu wa taala. Masa itu jangan melakukan maksiat, dosa. Masa itu makna kena jaga semua. Percakapan kena jaga, kemudian juga tingkah laku kena jaga semua. Masa itulah jangan melakukan perkara yang dilarang. Bahkan perkara-perkara makruh ditinggalkan. Jadi orang nak merokok masa tu, tinggal merokok. Masa buat haji tu tuan-tuan, jangan merokok. Walaupun ada khilaf ulama, kan? Ada yang kata haram, ada yang kata makruh. Tapi elok tinggal juga. Kalaupun makruh, elok ditinggalkan dulu. Berhenti terus sekarang. Berhenti terus. Sebab ada pos rokok kan. Dia kata Daniel sekotak 12 ringgit. Kan Daniel sekotak kan naik sekarang rokok. Daniel sekotak 12 ringgit. Sehari 12 ringgit ni boleh makan KFC 1 pinggan Ustaz. 12 ringgit. Seminggu 84 ringgit boleh isi minyak full tank. Kalau kita sederhana lah 1.5 kan. Sebulan 360 ringgit boleh bayar duit kereta baik Viva selama 9 tahun. Tuan kan? Sebulan 360 ringgit boleh bayar bayaran ansuran kereta Viva. Setahun 4,320 ringgit boleh bayar duit insurans. Kaful lah. 5 tahun 21,000 ringgit, 21,600 ringgit boleh pergi umrah. Alhamdulillah. 2 orang. Itu 5 tahun. 10 tahun 43,200 ringgit boleh buat duit muka rumah. Boleh pergi haji lah. Dan 2 kali pergi. 20 tahun 86,400 ringgit boleh nikah 4. Orang yang kata berhentilah merokok juga sekarang, anda mampu mengubah. Tak boleh. Orang merokok ni bukan dia wajib. Dia tak boleh kata dia tak mampu pergi haji. Orang merokok ni kaya sebenarnya. Orang kaya merokok, yang tak merokok ni orang miskin. Begitu. Maknanya dia mampu pergi haji. Jadi sebab itu pada masa dia melakukan ibadah haji, jangan merokok. Kan? Sebab bimbang hukum haram itu jatuh. Jadi dia melakukan khusuk pada masa itu. Bila dia melakukan khusuk, mana apa? Dia tak dapatlah haji dan makruh. Begitu juga maknanya tinggal. Jangan merokok ketika melakukan ibadah. Tahan sikit. Kemudian ataupun jidal
maknanya bertengkar, berbantah-bantah atau suatu perselisihan yang membawa kepada hasad dan benci, membenci yang bertentangan dengan budi pekerti. Jadi hendak orang yang menunaikan ibadah haji ini meninggalkan pakaian orang yang boros dan takbur. Jangan sampai cenderung belagak seperti orang yang suka berlebih-lebihan, menunjuk-nunjuk diri. Nescaya ia akan terkira dalam golongan orang takbur dan terkeluar pula daripada kumpulan orang-orang yang saleh. Maknanya dia tidak boleh melakukan perbuatan keji, maksiat dan tidaklah berbantah-bantah. Janganlah bertengkar masa itu, berdebat-debat dengan dia. Makna banyakkan zikir, banyakkan baca Quran, banyakkan doa pada masa itu. Berbantah-bantah terkali tinggal dulu. Janganlah. Tak payah. Cobaan lah. Kalau orang kata kita pun kita sabar. Sabar. Memang ujian yang banyak dalam melakukan ibadah ini. Ujian itu pasti ada. Menguji kita sejauh manakah kita ni jaga pantang larang, tidak melakukan maksiat dan sebagainya. Yang keempat, hendaklah ia menaruh belas ihsan terhadap binatang dan jangan membebankannya dengan barang yang terlalu berat sehingga tidak tertahan dia menanggung, dan jangan juga menunggang ke atasnya terlalu lama sangat. Maka hendaklah dia turun sekali-sekala daripada belakang untuk menunjukkan timbang rasa terhadap binatang. Cerita ni sebab Al-Imam Ghazali sebut zaman tu naik unta lagi. Disebut dalam kitabnya mau pergi satu buku ini. Jadi makna kata kalau yang naik unta tu, naik kenderaan binatang ni, jangan terlalu memberatkan binatang, ada belas kasihan kepada tu. Kalau penaik nanti turun sekali-sekala, jangan naik pun, jangan memberatkan sangat. Itu dia. Kemudian yang kelima, hendaklah dia mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan ibadah korban. Lebih lagi, terus kalau orang yang pergi menunaikan haji, bukan setakat dia menunaikan haji, maka dia juga melaksanakan ibadah korban. Lagi bagus, lagi tamam, kira sempurnalah. Korban dibuat. Korban itu bukan setakat orang yang tidak mengerjakan haji, kita bahkan yang mengerjakan haji juga disyariatkan untuk mereka menyembelih korban, meskipun tidak wajib atasnya. Walaupun korban itu tidak wajib, sunat muakkad. Sunat muakkad bagi orang yang berkemampuan melaksanakan. Setiap individu, setiap tahun. Itu hukum korban sebenarnya, hukumnya sunat muakkad kalau boleh jantiah. Paling kurang pun satu bahagian. Jangan tak berkorban langsung. Setahun sekali 450 boleh sangat. Estro boleh bayar. Itu sebab orang yang ada estro, dia koman kalau dia tak minat korban. Estro bayar RM1 satu bulan. Setahun dah 1,200, itu paling kurang. Korban 450 tak boleh. Korban. Itu sebab sebenarnya korban ni, ibarat kata, itu sebab dia ada dua pendapat. Korban itu ikut mazhab Hanafi, wajib bagi yang berkemampuan. Setiap individu yang berkemampuan wajib melaksanakan. Itu mazhab Hanafi. Tapi jumhur ulama menyatakan sunat muakkad. Sunat muakkad pun tuan-tuan, makna apa? Dituntut pula. Tuan-tuan jangan tak ada yang tidak menyembelih korban pun. InsyaAllah langsung. Kita Muslim Care kan juga mengadakan korban. Tuan-tuan boleh sertai. Nampaknya ada